Hai dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan subjek pengantar geografi AG 10503 di bawah tajuk Bagaimana pengaruh alam sekitar fisikal terhadap aktiviti ekonomi manusia. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 ahli, yaitu saya sendiri, Yosyamin Manjamain, yang kedua, Febian Karim, yang ketiga, Siti Sahima binti Kolman, yang keempat, Nur Azmi Akmal bin Satar, dan yang kelima, Muhammad Zurain Isma bin Muhammad Zulkarnain. Pengenalan. Alam sekitar fisikal merangkumi elemen-elemen seperti cuaca, tani, air, dan topografi yang memainkan peranan penting dalam membentuk dan mempengaruhi ekonomi sebuah kawasan yang dirujuk daripada Peter S. dan Ken E. 2013. Keadaan alam sekitar fisikal memainkan peranan strategik dalam menentukan jenis-jenis aktiviti ekonomi manusia yang boleh dijalankan di sesuatu kawasan. Faktor-faktor seperti iklim, jenis tani, dan sumber air mempengaruhi kebolehan untuk melibatkan diri dalam pertanian, perladangan, dan sektor industri tertentu. Dalam pembentangan ini, akan meneliti mengenai pengaruh fisikal seperti iklim, topografi, dan sumber air yang memainkan peranan penting dalam membentuk corak dan pertumbuhan ekonomi manusia. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, yaitu pengaruh alam sekitar fisikal terhadap ekonomi manusia di bawah tajuk atmosfera. Apa itu atmosfera? Atmosfera merupakan ruang udara yang menyeliputi permukaan bumi. Ciri-ciri atmosfera ialah lapisan nipis gas tanpa bau, warna dan rasa yang berada di atas permukaan bumi disebabkan oleh daya graviti bumi. Fungsi atmosfera ialah mengawal suhu bumi, melindungi daripada radiasi berbahaya matahari, serta menyediakan oksigen yang diperlukan untuk bernafas. Lapisan atmosfera ini dibahagi kepada 5 bahagian, yaitu troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, dan exosfera. Seterusnya kita akan masuk ke slide yang seterusnya, yaitu pengaruh positif alam sekitar fisikal terhadap ekonomi manusia. Yang pertama ialah suhu yang panas. Suhu yang panas, aktiviti pelancongan sesuai untuk dijalankan. Hal ini kerana pelancong-pelancong dari luar negara akan datang ke tepi pantai untuk berjemur. Contoh pulau-pulau yang selalu dikunjungi oleh pelancong-pelancong ialah Pulau Tioman, Pulau Mabul, dan Pulau Sipadan. Seterusnya ialah suhu yang tinggi. Apabila suhu yang tinggi, aktiviti pertanian padi sesuai untuk dijalankan. Sebagai contoh, pertanian padi di dataran Kedah Perlis. Akhir sekali ialah bahangan matahari yang kuat. Apabila bahangan matahari yang kuat berlaku, ianya dapat menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika dan aktiviti pembalakan dapat dijalankan dengan lancar. Hal ini kerana pengangkutan dapat masuk ke dalam kawasan pembalakan untuk dihantar ke kilang-kilang industri. Seterusnya kita masuk ke pengaruh negatif alam sekitar fisikal terhadap ekonomi manusia. Yang pertama ialah intensiti hujan yang banyak, di mana sesuatu kawasan itu sekiranya ianya menerima kadar hujan yang berlebihan, ianya akan menyebabkan aktiviti pertanian padi tidak dapat dijalankan kerana padi ditenggelami air yang banyak. Yang kedua ialah ribut taufan. Cuaca yang ekstrim menghalang aktiviti perikanan. Ombak yang besar di laut dan berbahaya kepada nelayan akan menyebabkan nelayan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan. Yang ketiga ialah La Nina. Menyukarkan aktiviti pembalakan dijalankan. Hal ini kerana tidak dapat menghantar lori untuk mengangkut kayu balak. Lori-lori tersebut tidak dapat masuk ke kawasan pembalakan kerana keadaan jalan yang ditenggelami air dan amat berbahaya untuk sesebuah pengangkutan masuk ke dalam kawasan tersebut.
Seterusnya ialah pengaruh alam sekitar fizikal terhadap ekonomi manusia di kawasan litosfera. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama untuk mengenali apa itu litosfera. Litosfera merupakan satu sistem geomorfologi yang merujuk kepada lapisan luar bumi yang sangat pejal dan membentuk kawasan daratan, yaitu seperti benua, pulau serta dasar lautan. Dan di litosfera ini terdapat beberapa komponen utama yang membentuk litosfera, yaitu seperti batu-batuan, mineral dan juga tani. Di kawasan litosfera ini juga pelbagai bentuk muka bumi yang terbentuk seperti gunung ganang, bukit bukau, lembah, daratan, pinggir pantai, gurun kepulauan dan juga lembangan saliran. Di kawasan litosfera ini, pelbagai proses geomorfologi berlaku seperti luluh hawa, akisan, pengangkutan, pembendapan, dan juga gerakan jisim. Seterusnya kita masuk dalam pengaruh alam sekitar fizikal terhadap ekonomi manusia. Untuk positif, yang pertama ialah di kawasan litosfera terdapat banyak jenis batuan seperti granit, batu kapur, dan juga batu pasir, serta marmer dan juga selat. Jenis batuan tersebut digunakan sebagai bahan kepada aktiviti pembinaan. Contohnya, granit digunakan untuk membina jalan raya dan juga batu asa, manakala batu kapur pula digunakan untuk membuat gelas, dan pasir digunakan untuk membuat gelas dan juga periuk. Seterusnya, di kawasan litosfera ini juga terdapat banyak jenis garam mineral dan garam mineral tersebut menyebabkan kegiatan perindustrian dapat dijalankan oleh manusia. Dan sebenarnya garam mineral tersebut terdapat hasil daripada timbunan banyak di litosfera, contohnya pemandapan fosfat yang terdapat di Maghribi dan juga kalium karbonat yang terdapat di gurun Atacama. Seterusnya ialah di kawasan litosfera juga terdapat banyak jenis batu permata. Batu permata tersebut yang terdapat di kawasan litosfera menyebabkan kegiatan industri batu permata giat dijalankan oleh manusia. Contohnya ialah intan, granit, delima, dan nilam. Semua jenis batu permata tersebut digunakan oleh manusia untuk penghasilan barang, kemas, dan juga perhiasan yang sebenarnya penting untuk terutamanya wanita. Seterusnya ialah pengaruh negatif alam sekitar fizikal terhadap ekonomi manusia di kawasan litosfera. Yang pertama adalah kejadian tanah runtuh yang berlaku di litosfera. Kejadian ini disebabkan oleh pembangunan yang pesat yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem litosfera. Perkara tersebut menyebabkan kejadian tanah runtuh giat berlaku, terutamanya di kawasan yang curam dan juga longgar. Kejadian ini sudah tentu akan menyebabkan kerusakan harta benda dan mengganggu sistem pengangkutan, terutamanya yang tanah runtuh berlaku di jalan raya. Yang kedua adalah pengaruh negatif yang kedua adalah kejadian gempa bumi. Dan kejadian gempa bumi ini merupakan hasil daripada tenaga yang dilepaskan secara mengejut yang disebabkan oleh perubahan dalam kerak bumi. Perkara tersebut sudah tentu akan mengakibatkan kerusakan harta benda dan mengalami kerugian yang besar, terutamanya dalam aspek perniagaan ataupun ekonomi yang dijalankan oleh manusia. Pengaruh alam sekitar fizikal terhadap ekonomi manusia yang seterusnya adalah hidrosfera. Hidrosfera ialah semua bahagian bumi yang mengandungi air. Ianya meliputi tasik, laut, paya, kolam dan sungai. Kira-kira 70.8% daripada keseluruhan muka bumi terdiri daripada komponen hidrosfera, manakala selebihnya adalah permukaan daratan bumi. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 97.2% merupakan air masin atau lautan, manakala hanya 2.8% saja adalah air tawar. Terdapat 5 lautan utama dunia, iaitu Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Antartik, dan Lautan Arktik.
Terdapat beberapa kesan positif daripada pengaruh alam sekitar hidrosfera terhadap ekonomi manusia. Salah satunya adalah sumber daya air. Sungai, tasik dan sumber air lain membolehkan pembangunan pertanian produktif dijalankan dan menyediakan air minuman kepada masyarakat. Selain itu, kesan positif pengaruh alam sekitar hidrosfera terhadap ekonomi manusia adalah jaringan perhubungan dan pengangkutan. Sungai, tasik dan lautan menjadi laluan utama untuk perdagangan barangan dan manusia. Pelabuhan dan kapal juga bergantung kepada hidrosfera untuk menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa merentasi lautan. Seterusnya adalah perikanan. Perairan menyediakan sumber untuk industri perikanan yang besar. Ikan, kerang, dan organisma akuatik lain adalah penting untuk keselamatan makanan dan juga sebagai sumber pendapatan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Walaupun demikian, terdapat beberapa kesan negatif alam sekitar fizikal hidrosfera terhadap ekonomi manusia. Yang pertama adalah bencana alam. Banjir, kemarau dan ribut yang dicetuskan oleh perubahan iklim dan kemusnahan ekosistem akuatik boleh memusnahkan tanaman pertanian. Selain itu juga kenaikan paras air laut. Kawasan pelancongan dan riada di pesisir pantai terpaksa ditutup yang menjejaskan sektor ekonomi manusia. Seterusnya ialah sektor perikanan tergendala. Keadaan ombak yang kuat dan bergelora di tengah laut menyebabkan nelayan tidak dapat turun untuk menangkap ikan. Saya akan bercerita berkaitan dengan biosfera. Biosfera merupakan kawasan yang didiami oleh semua benda hidup, yaitu manusia, haiwan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ianya turut merangkumi bahagian kerak bumi dan atmosfera. Gambar raja ini akan menerangkan bagaimana biosfera turut merangkumi atmosfera, hidrosfera, dan juga geosfera. Biosfera mempunyai kesan positif dan negatif terhadap ekonomi manusia. Kesan positif yang pertama ialah menyediakan sumber bekalan makanan. Hal ini kerana tumbuh-tumbuhan dan haiwan menjadi sumber bekalan makanan kepada manusia dan ianya juga menjadi sumber pendapatan kepada ekonomi manusia. Yang kedua ialah menjadi sumber ubat-ubatan. Pokok-pokok seperti kayu gaharu menjadi sumber dan herba-herba kepada manusia untuk menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan akan membekalkan sumber oksigen kepada manusia. Sumber oksigen sangatlah penting dalam kehidupan manusia untuk meneruskan hidup. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan akan mempertingkat kualiti udara. Hal ini kerana tumbuhan menyerap bahan-bahan pencemar seperti gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen. Kesan apabila sistem biosfera terganggu disebabkan aktiviti manusia ialah pembalakan hutan. Pembalakan hutan yang tidak terkawal menyebabkan kawasan tadahan hujan menjadi musnah. Secara tidak langsung akan membawa kesan-kesan yang lain seperti banjir dan juga tanah runtuh. Sistem biosfera turut terganggu apabila aktiviti penyehutanan yang disebabkan oleh manusia bagi menjalankan aktiviti pertanian dijalankan secara besar-besaran. Hal ini akan mengundang kesan-kesan yang lain seperti kemarau yang berpanjangan dan peningkatan suhu bumi. Selain aktiviti pertanian yang dijalankan, pembinaan empangan turut memusnahkan sejumlah kawasan yang besar. Hal ini akan menyebabkan hidupan flora dan fauna akan kehilangan habitat. Seperti yang kita sedia maklum, haiwan-haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan akan dijadikan sumber pendapatan oleh manusia. Oleh sebab itu, perburuan secara haram akan semakin berleluasa akibat permintaan yang tinggi. Secara tidak langsung akan menyebabkan
haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulannya, alam sekitar fisikal memainkan peranan utama dalam membentuk dan mempengaruhi aktiviti ekonomi manusia. Kepentingan hubungan antara alam sekitar fisikal dan aktiviti ekonomi manusia penting untuk kita mengambil pendekatan yang berteraskan kelestarian. Pengurusan bijak terhadap sumber alam, pengurusan impak negatif terhadap persekitaran, dan pembangunan ekonomi yang seimbang adalah aspek-aspek kritikal yang perlu diberikan perhatian. Kita haruslah bersama-sama berusaha menuju kepada masa depan ekonomi yang lestari dan seimbang. Dan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan alam sekitar secara serentak. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.